baginda Rasulullah SAW sebut seperti itu. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, tidak abi wa ummi ya Rasulullah, aku gadaikan ibu dan ayahku padamu ya Rasulullah. Aku gadaikan harta demi kepadamu ya Rasulullah. Aku gadaikan anakku demi kepadamu ya Rasulullah. Orang mengatakan, Sayyidina Abu Bakar dah tak betul ni, kenapa seperti itu? Orang hairan, sebab orang tak faham dengan maksud Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar dah faham kan? Yang dimaksudkan hamba Allah yang memilih untuk berada di sisi Allah itu adalah baginda Rasulullah. Semua orang faham. Dia mengatakan, aku gadaikan ibu dan ayahku, hartaku, anakku demi kepadamu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, aku tahu kedudukanmu itu. Dan kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau aku ni boleh mengambil kekasih, kalau tidak aku mengambil kamu menjadi kekasih. Kekasih maksud kekasih Nabi tak ada lain selain Allah. Tadi itu ada salah utama kata Nabi. Maka seluruh pintu akan boleh tertutup dari pintumu wahai Abu Bakar. Maka Nabi nak tunjuk kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada waktu itu. Kerana Sayyidina Abu Bakar Siddiq kecintaannya yang luar biasa. Nabi mengatakan perbezaan kamu dengan Abu Bakar bukan terhadap amal saja, tetapi sebenarnya apa yang ada dalam hatinya, apa cintanya kepada Nabi SAW. Maka setelah itu Nabi SAW menyambung dengan khutbahnya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, aku tak takut yang akan tiba kepada kamu itu adalah kefakiran, tapi yang aku takut adalah tibakan kepada kamu dengan dibukakan dunia, dibentangkan, sehingga kamu akan menjadi tamak seperti umat yang terdahulu. Kamu akan berlebur-lebur seperti mana yang telah berlaku kepada umat yang sebelumnya. Kamu akan hancur sebagaimana umat yang sebelumnya. Nabi dah bagi amalan awal lah tentang dunia yang dibentangkan. Sebab itu para sahabat yang hidup setelah wafatnya Nabi SAW menjadi saksi akan luasnya dunia yang dibukakan kepada kaum muslimin pada waktu itu, sehingga mereka merasa takut dan bimbang. Di antaranya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang waktu ketika mana satu ketika dia duduk, dia berjalan di dekat Masjid Nabi, kemudian dia nak ludah, dia ada kahak dan sebagainya, dia ludah di baju dia. Baju dia waktu itu dah jadi cantik lah daripada baju yang sudah di zaman Nabi SAW. Kemudian orang sahabat kata, kenapa kau ludah di baju kamu mahal ni? Dia mengatakan, sebab dia aku ludah di baju ini. Sebab apa? Sebab aku nak ingat balik baju ini tidak ada gunanya dan apa yang kekal. Tak. Sebab dulu aku susah, sekarang ini aku dah semakin senang. Dulu kenangan yang paling indah yang aku lalu ingat adalah ketika aku berjalan di antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi SAW di Raudhah. Waktu itu aku dalam keadaan lapar sangat sehingga aku terhuyung hayam dan terjatuh. Ada seorang yang datang melihat kepada aku dan letakkan kakinya di tengkuk aku. Kenapa? Dia menyangka aku ni mabuk dan gila. Alangkah indahnya kenangan itu. Sebab apa? Sebab dia rasa lapar waktu itu. Sekarang ni dunia dah bentang, semakin takut. Para sahabat waktu ketika mana pembukaan kota-kota, Baitul Mal semakin banyak hasilnya dan sebagainya. Akhirnya dapat elan khusus, khususnya daripada mereka ahli badar, orang-orang yang terawal Islam, dapat elan khusus yang diberikan. Sebab apa? Penghargaan yang diberikan. Mereka bukan semakin gembira, semakin takut. Sebab Nabi dah bagi amaran dah. Nabi bimbang adalah ketika mana nanti akan dibukakan dunia ini. Maka itu amaran bagi Rasulullah dan khutbah yang terakhir. Kemudian Nabi ingatkan tentang salat. Nabi ingatkan dari antaranya adalah daripada orang-orang perempuan, hak-haknya orang perempuan. Kemudian setelah itulah Nabi SAW jatuh sakit yang begitu tenat. Dan sakit yang begitu tenat. Nabi SAW sakit di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okay, kalau kita pergi di Madinah, tempatnya makam Nabi SAW adalah tempat wafat Nabi SAW. Kita kena faham yang di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebab Nabi minta izin kepada isteri-isteri yang lain untuk sakit di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Walaupun Nabi sebenarnya nak berlaku adil kepada semua, tapi Nabi minta izin, diizinkan untuk duduk di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Rumahnya Sayyidatina Aisyah itu dekat dengan rumahnya Sayyidatina Fatimah. Dan Fatimah belakang dari rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi sebab tu ada orang yang mungkin kadang-kadang keliru dan mengatakan Nabi SAW meninggal di rumahnya Sayyidatina Fatimah. Tak, rumah Fatimah di belakang. Kalau kita tengok di Masjid Ibn Nabawi sekarang ni, dalam hujrah Hujratul Syarif itu, dalamnya ada rumah Sayyidatina Aisyah, dalamnya ada rumah Fatimah. Jadi kalau kita rawon dalam hujrah tu, besar tak? Besar tak hujrah? Kecil je kan? Tapi dalam tu ada dua rumah. Satu rumah Aisyah, satu rumah Fatimah. Kecilnya rumah Nabi SAW.
Sebab tu Sayyidina Aisyah ni selalu dia datang, dan sebab tu Sayyidina Fatimah selalu datang ketika waktu sakitnya Rasulullah SAW. Sebab tu Sayyidina Fatimah dapat bisikan yang disebutkan tu kan, dan Nabi dia menangis, kemudian dia ketawa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, aku akan wafat. Menangis dia. Kemudian Nabi mengatakan, yang akan menyusul aku yang terawal di kalangan keluarga aku adalah engkau. Tapi dia ketawa. Kemudian ada yang kata, Nabi tambah, tidakkah kamu mahu kamu itu merupakan daripada penghulu wanita di syurga? Maka ketawa Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Disebutkan ketika mana datangnya malaikat maut, maka Allah SWT ketika memerintahkan kamu mengatakan, datang kamu ke rumah kekasihku Nabi Muhammad. Tapi kamu kena minta izin dulu. Kalau diizinkan baru kamu masuk. Kalau tidak jangan. Ketika ketukan tu Nabi tahu, tapi yang buka tak tahu. Kenapa Fatimah buka ketika itu tak tahu. Betul. Dan Aisyah ketika mengaku kepada baginda Rasulullah SAW, siapa? Kata tak kenal. Kata Nabi SAW itu malaikat maut. Izinkan dia masuk. Allah, dia masuk malaikat maut. Nabi tanya pertama, mana sahabat aku Jibril? Mana sahabat aku Jibril? Jibril tak ikut. Sebab Jibril disebutkan menanti. Tapi ketika Nabi sebut begitu, Jibril datang. Jibril kenapa? Dia aku siapkan siapan untuk menyambut kepada Rasulullah. Kata Nabi, aku nak kau bersama dengan aku. Sebab Jibril sebenarnya nak cari peluang untuk tak mau untuk bersama dengan Nabi dalam keadaan seperti itu. Tapi kerana permintaan Nabi SAW, maka duduk samping baginda Rasulullah yang dibangku oleh Sayyidina Aisyah. Maka mudahlah ketika itu dengan kelembutan yang cukup lembut ditariknya baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengeluarkan suara tak tahan waktu itu yang berada sama dengan baginda Rasulullah. Dengar akan keluhan baginda Rasulullah itu. Mengatakan, wahai Aisyah, wahai Fatimah, selepas itu kamu tak akan dengar lagi keluhan aku. Perlahan-lahan, ditarik perlahan-lahan. Waktu itu Sayyidina Jibril dia palingkan wajahnya. Dia mengatakan, Jibril, kamu tak suka untuk melihat kepada aku. Dia mengatakan, siapalah yang sanggup untuk melihat Rasulullah dalam keadaan seperti ini, tak sanggup. Maka sedikit tarik dengan keadaan kelembutan daripada itu. Sehingga Nabi mengatakan, alangkah beratnya sakarat ini, kata baginda Rasulullah. Wahai malaikat maut, adakah ianya akan sama ditangguh oleh umatku, oleh manusia? Kata Nabi, mereka semua akan menangguh kesakitan itu, tetapi berbeza mengikut keadaan mereka itu. Dan engkau adalah yang paling lembut, masa berikutnya. Kata baginda Rasulullah, kalau demikian keadaannya, kalau boleh timpakan kesakitan itu kepada aku dan lembutkan kepada umatku. Maka ditarik sedikit demi sedikit Nabi SAW. Maka di antaranya nasihat Nabi yang terakhir, Nabi mengatakan as-salah, as-salah, kata baginda Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan orang perempuan wa ma malakat aymanuhum, kata Nabi SAW. Di antara wasiat baginda Rasulullah SAW. Jadi ini wasiat baginda Rasulullah yang terakhir, yang Nabi SAW sempat sebutkan. Kemudian Nabi mengatakan ar-rafiqul a'la, kata Nabi SAW. Ar-rafiqul a'la diangkatkan dari baginda Rasulullah setelah itu Nabi SAW wafat. Di pangkuan Sayyidina Aisyah, yang Nabi ketika sampai ditarik itu, Nabi mengatakan kepada Aisyah, minta kepada kau siwak. Maka ketika mana Sayyidina Aisyah ambil siwak Nabi dah kering dah. Maka Sayyidina Aisyah nak lembutkan dengan air liur di dalam mulutnya Sayyidina Aisyah, kemudian dimasukkan di dalam mulutnya baginda Rasulullah. Maka Sayyidina Aisyah kata, kenangan indah aku adalah ketika air liurku bercampur dengan air liur yang baginda Rasulullah SAW. Bukan Sayyidina Aisyah sengaja nak buat, tapi nak melembutkan untuk Nabi SAW. Di antara para ulama mengatakan salah satu sebab seorang itu mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mendapat husnul khatimah adalah dengan selalu menggunakan siwak.
Menunaikan siwak tu kalau kita nak solat, kita nak berdoa, kedua siwak ni dia ada sebab seorang itu mudah untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi ketika akhir pun Nabi minta untuk siwak. Ulangan siwak itu. Jadi setelah wafat Nabi SAW diriba Sena Aisyah. Maka setelah itu diberitahu kepada para sahabat. Maka demikianlah kita lihat penerimaan para sahabat yang sayang kepada Nabi SAW. Di antara mereka yang hilang pedoman seolah-olah Sayyidina Umar Khattab. Di antara mereka yang mengatakan, ya Allah, selepas ini aku tak ada lagi yang cantik yang dapat aku lihat di dunia ini, maka butakan mata aku. Seketika itu dikabulkan oleh Allah. Buta mata seketika itu juga. Di antara mereka ada yang mengatakan, aku mati lebih baik ya Allah daripada hidup setelah wafatnya Nabi. Dimatikan oleh Allah SWT. Ada. Demikian, berbeza para sahabat melihat kepada kewafatan Nabi SAW. Maka Nabi disebutkan ketika Nabi SAW wafat, dimandikan oleh keluarga Nabi SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, begitu juga Al-Fadhal, begitu juga Abdullah bin Abbas. Keluarga Nabi SAW menguruskan daripada jenazahnya baginda Rasulullah SAW, dimandikan dan kemudian dikafankan baginda Rasulullah SAW dengan pakaian Nabi SAW. Kemudian setelah itu dikuburkan Nabi di tempatnya meninggalnya baginda Rasulullah. Sebab itu dia adalah merupakan caranya dikuburkan para Nabi. Ketika mana nak dikuburkan itulah, kata Sayyidah Fatimah ketika itu mengatakan, alangkah sanggupnya kamu meletakkan tanah itu ke atas Rasulullah. Sahabat semua menangis. Siapa yang sanggup menguburkan kepada baginda Rasulullah? Tak ada beban, tak ada satu yang paling ditanggung rasa yang paling sukar ditanggung berbanding daripada kehilangan baginda Rasulullah SAW. Kita kehilangan ibu bapa contohnya, atau orang yang kita kasihi, kita sedih. Tapi kalau kita nak bandingkan kesedihan para sahabat kehilangan Nabi yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada seorang ibu, seorang ayah, seorang suami, seorang isteri, apa saja kebaikan apa yang tak dilakukan oleh Nabi. Maka oleh kerana itulah kedudukan para sahabat yang cukup tinggi dan mulia. Kenapa? Sebab mereka berhadapan dengan dugaan Allah yang paling besar, iaitu berhadapan dengan kewafatan Nabi semasa kehidupan mereka. Tak sanggup. Sebab itu di antaranya disebutkan ketika Sayyidina Bilal dia berhijrah ke Syam, kemudian balik-balik azan. Ketika azan dengan suara Bilal pun satu Madinah menangis. Madinah sebab apa? Sebab mengenang dan ingat kepada Nabi SAW. Jadi hadirin adalah rahmat oleh Allah SWT. Daripada perjalanan kehidupan baginda Rasulullah SAW, memang kalau kita tengok ada riwayat-riwayat yang disebutkan Nabi SAW sebut di akhir umur dia mengatakan umati dan diragui daripada riwayat yang disebutkan. Akan tetapi pada segi umumnya memang Nabi SAW seperti mana rentetan daripada akhir umur Nabi SAW, daripada ziarah Nabi kepada syuhada Uhud dengan mengatakan rindunya kepada kita. Kemudian Nabi selalu mintakan kepada umat. Pada rangkumannya Nabi SAW memang tidak dinafikan perhatiannya, kasih sayangnya kepada umat memang. Cuma kalimat yang keluar terakhir dalam riwayat disebutkan oleh Sayyidina Aisyah adalah Ar-Rafiqul A'la oleh baginda Rasulullah. Mungkin ada yang mengatakan kalimat terakhir ummati disebutkan. Tapi pada kesimpulan betul Nabi SAW memang ingat kepada umat. Bila-bila pun Nabi ingat kepada umat. Tapi yang persoalannya, adakah disebut oleh baginda Rasulullah SAW? Itu yang menjadi pertikaian pada sekarang ini. Di antaranya yang mengatakan itu adalah daripada pendapat Syiah. Tapi kita kena mengakui memang Nabi SAW perhatiannya memang kepada umat. Kalau tidak akan masakan Nabi SAW bermunajat kepada Allah dan Nabi menangis dengan tangisan air mata yang menggegarkan arasy Allah SWT. Ketika ditanya kenapa? Kerana aku risau kepada umat. Alangkah kita ini kalau air mata kita berharga sehingga boleh untuk nak menggegarkan arasy, ketika ditanya oleh Allah apa yang kamu mahu, kita akan minta macam-macam. Tapi alangkah berharganya air mata yang mengalir. Ketika mana mengalirnya air mata itu menggegarkan arasy, ketika Allah utuskan Jibril tanya kenapa, walaupun Allah dah tahu, siapa nak bagi tahu kenapa? Ketika Nabi mengatakan kerana aku risau kepada umat. Hebatnya air mata itu yang menggugurkan Nabi ke umat. Jadi ini cuma kita nak betulkanlah tadi dan sebutkan janganlah
untuk kita nak mudah-mudah mengatakan daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW, sebab kita perlu kepada riwayat yang benar. Tapi ada pilihan memang Nabi SAW perhatian kepada umat. Sebab tu khutbah Nabi semuanya ditujukan kepada umat, ditujukan kepada umat. Yang Nabi risau, jangan bimbang adalah mereka yang nak akan datang setelah itu. Bahkan Nabi mengatakan, aku rindu kepada saudara itu, iaitu kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang telah disebutkan ini akan menimbulkan rindu kita kepada Nabi SAW. Kalau kita nak detail daripada apa yang berlaku di zamannya Nabi SAW, khususnya setelah hijrah, itu panjang ceritanya. Dari setiap peperangan itu ada pengajaran dan kasih sayang bagi Rasulullah SAW. Bayangkan dalam peperangan pun adanya kasih sayang bagi Rasulullah. Belum duduk dalam keadaan duduknya bagi Rasulullah SAW dengan para sahabat. Sehingga para sahabat ketika duduk dengan Nabi SAW, semuanya jatuh cinta kepada Nabi. Dan mereka sentiasa mengharapkan pandangan bagi Rasulullah. Dan Nabi ini punya sayangnya kepada para sahabat dan kepada siapa saja yang berada dengan Nabi, Nabi akan menjatuhkan pandangannya pada setiap orang. Sehingga di antara mereka kalau keluar daripada masjid, setelah daripada baginda Rasulullah mengatakan, Nabi ini sayang kepada aku. Kata sahabat, kenapa pula? Sebab Nabi selalu tengok aku. Sahabat kata, tak, aku yang sayang Rasulullah. Kenapa? Sebab Nabi pun tengok aku juga. Demikian Nabi SAW melihat kepada seluruh daripada para sahabat. Tak pun dibezakan satu pun oleh baginda Rasulullah SAW. Bayangkan itu baginda Rasulullah. Nabi SAW kalau jalan, tak Nabi jumpa orang, tak ada bagi salam. Dan Nabi kalau jumpa orang, Nabi nak kenderaan, Nabi akan ajak untuk tumpang. Di antaranya oleh Abu Hurairah kan, satu ketika Nabi berlalu, Abu Hurairah, jom naik, nak tumpang. Wah, biasanya tumpang Rasulullah. Okey, naik kata Nabi SAW, dia pun naik. Tarik Rasulullah. Rasulullah jatuh dengan dia. Ya Allah, jatuh betul-betul daripada unta. Unta bukan kecil-kecil. Contoh kalau kita ni nanti naik unta, hati-hati. Unta ini tinggi. Satu. Keduanya, unta ni kalau naik, kita kena tahu dia bukan naik daripada kaki yang tu, dia kena naik belakang dulu. Sebab tu biasanya orang yang, tapi orang Arab ni tak kisah, jatuhlah tak kamu lah. Tapi biasa orang kalau betul-betul dia pesan, jaga-jaga dia naik belakang, boleh naik ke depan. Jadi ketika dia cuba dinaiki oleh Abu Hurairah, dia tarik Nabi SAW, dia jatuh dengan Nabi. Nabi pun naik balik unta dia. Nabi kata, jom Abu Hurairah, aku tumpang dengan kamu. Kali kedua Abu Hurairah pun kata, okeylah, bagus juga. Yang kedua dia naik pun jatuh juga bersama dengan Nabi SAW. Nabi naik lagi. Nabi kata apa? Jom Abu Hurairah, aku tumpangkan kepada kamu. Ya Allah. Kata Abu Hurairah, bukan tak nak Rasulullah, tapi aku tak sanggup nak jatuhkan kau kan. Allah. Tapi Nabi sanggup. Kalau kita sekali je cukup lah. Ada alasan banyak naik. Dua. Tapi Nabi nak juga. Satu ketika Abu Sa'id, disebut Abu Musa al-Asy'ari, pernah Nabi SAW lalu, Nabi tumpangkan dia. Kemudian sampai satu tempat, Nabi turunkan dia kerana Nabi ada urusan, sibuk Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi Allah, aku tak akan tumpangkan kau lagi. Nabi kata begitu sebab bahasa, sumpah. Selesai urusan, Nabi balik ke tempat dia. Abu Musa Asy'ari ni, dia tunggu kat situ. Jadi Nabi naik, Nabi kata, jom aku tumpangkan. Tadi kan ya Rasulullah, kau dah sumpah, kamu tak akan tumpangkan kepada aku. Apa kata Nabi? Aku bersumpah, aku akan tumpangkan kau. Nabi sumpah. Maknanya tadi aku bersumpah untuk tak bawa pasal tadi. Sekarang aku sumpah aku bawa. Sekarang kau nak naik ke tak nak? Aku bersumpah. Ya Allah, Nabi SAW. Demikian baginda Rasulullah SAW. Macam mana sahabat tak sayang kepada Nabi SAW? Kalau dia bersama dengan para sahabat, menguritlah ungkap dengan Nabi, dengan para sahabat. Nabi SAW ziarah, kalau setiap yang sakit di kalangan sahabat, ziarah dia oleh baginda Rasulullah SAW. Tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bahkan yang miskin atau kaya sama, di antaranya ada budak Yahudi pun diziarah oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa selalu bantu Nabi SAW? Seorang budak Yahudi, Nabi dengar dia sakit, Nabi pergi rumah dia. Nabi duduk dekat kepala dia, mengatakan, wahai budak, Nabi tahu dia nak meninggal, mengatakan aslim, taslam, kamu masuk Islam, kamu selamat. Budak ni tengok Nabi, dia cinta Nabi, tapi dia takut dengan ayah dia. Dia tengok ayah dia. Apa kata ayah dia? Atik Abu Qasim, ta'ala kasih kepada Abu Qasim Rasulullah. Kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
meninggal seketika itu juga. Nabi keluar menangis Nabi. Lalu mengatakan, aku berjaya selamatkan seorang daripada neraka Allah. Hari ini orang minta maaf kalau ada orang gembira kerana membida'ahkan orang lain. Ada orang gembira kerana orang lain dianggap sebagai syirik. Orang lain, dia gembira orang lain itu digelar sebagai orang kafir. Bukankah sifat itu berbeza dengan Nabi? Nabi gembira bila seorang itu beriman. Nabi gembira ketika orang itu mendapat hidayah. Nabi mencari jalan bagaimana seseorang itu untuk selamat daripada neraka Allah. Maka bezanya sifatnya orang-orang yang karenanya mendakwa bahawa mereka itu bersama dengan Nabi SAW. Jadi ini sifat Nabi SAW. Aku Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi ini kesimpulan daripadanya. Sifat Nabi kalau kita nak tengok adalah tergandung dalam ayat itu. Telah mendatangi kamu Rasulullah, bermakna datang pada setiap juzuk daripada kehidupan kita. Kalau kita bertanya bagaimana apa yang kita nak buat setelah kita bangun tidur, kita dulu tanya ayah kita, tanya ibu kita, apa nak buat ni bangun-bangun tidur, nak buat apa? Betul tak? Sekarang pun masih bertanya dia apa nak buat hari ini. Tapi Nabi dah datang kepada kita dengan jawapan itu. Apa kita nak buat kalau kita ni naik kenderaan? Nabi dah datang dan jawab dah kepada kita. Bahkan mimpi kita, kalau kita mimpi, selalu kita tanya orang kan, saya semalam mimpi lah macam ni. Nabi dah datang dah. Kalau kamu mimpi yang buruk, apa yang kamu nak kena buat? Kalau yang baik, apa kamu nak buat? Dalam hadis Nabi SAW. Nabi dah datang kepada kehidupan kita semua. Tinggal lagi kita je yang nak hidup dengan apa yang telah didatangkan oleh baginda Rasulullah ataupun tidak. Kemudian Nabi itu sifatnya adalah azizun alaihi ma'anitum. Nabi ini sangat merasa berat beban yang ditanggung. Kalaulah umat Islam hari ini perhati dengan sesama umat Islam, bukan dengan umat Islam, Nabi azizun alaihi ma'anitum ni sebenarnya untuk semua umat. Tapi kalaulah kita ni untuk umat Islam saja kita ada merasa beban yang mereka tanggung, kita juga merasa beratnya, insya-Allah hari ini kita akan aman. Kita akan sentiasa, atau umat Islam akan terbela betul. Kami minta maaf kerana umat Islam hari ini pentingkan diri sendiri. Tak ada yang namanya Isa mendahulukan kepada orang lain. Nabi SAW dahulukan orang lain daripada diri Nabi. Setiap kali Nabi dapat, Nabi dahulukan orang lain. Setiap Nabi susu yang Nabi dapat, Nabi akan minumkan orang lain ke akhir daripada baginda Rasulullah SAW. Begitulah yang juga dia ada pada sifat para sahabat yang mendahulukan kepada orang lain. Kemudian dia sebutkan apa yang disebutkan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, Nabi ini sangat ingin untuk memberikan kebaikan. Kalau semua ada sifat seperti itu, insya-Allah selamat. Kalau ibu dan ayah ada sifat seperti itu, anak dia akan baik. Kalau sekiranya suami ada keinginan seperti itu, isterinya akan baik. Kalau isteri ada kesungguhan itu yang sangat nak berikan kebaikan kepada suaminya, akan menjadi baik. Tapi kadang-kadang kita nak berikan kebaikan kepada orang, kita berkira. Ini masalah. Jadi Nabi. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman khususnya Nabi ini melindungi dengan belas kasihannya dan juga kasih sayang. Raufur rahim maknanya Nabi akan merangkul, Nabi akan melindungi daripada musibah, kesusahan, kepayahan. Nabi lindungi dulu. Sebab itu Nabi ajar semua sekali untuk jalan keluarnya. Kemudian baru Nabi berikan kasih sayangnya kepada kita. Seperti mana yang saya selalu sebutkan contoh, kalau seseorang itu dia punya sakit, kita pergi hospital, orang sakit teruk, orang sangat sakit, kita akan bawa buah tangan. Kita bawa tangan yang kita biasa bawa adalah yang paling sedap sekali. So kita kata dia sakit, kita nak bawa yang sedap-sedap. Tapi dia boleh makan tak? Dia boleh makan, dia nak sakit. Selera tak ada, apa sahaja. Yang sedap orang yang jaga dia. Tapi ketika dia sihat, kita bawa ada yang sedap-sedap. Mana bawa? Tak sihat lah. Patutnya masa sihat tu kita bawa. Bukan masa sakit tu. Tapi kita ni sebab kita faham macam itu. Tapi tak, Nabi SAW dia lindung dulu daripada sakit apa semua, baru dia bagi kisah sayangnya. Ini sifat Rasulullah yang betul yang kita kena contoh. Kita kena lindungi dulu. Kita kena letak elakkan mereka daripada bahaya dan sebagainya, baru diberikan kebaikan dan sayangnya. Jadi ini di antara rangkuman daripada apa yang kita boleh simpulkan dari sifatnya baginda Rasulullah SAW. Saya minta maaf lebih banyak masa sebenarnya, tapi mudah-mudahan memberikan faedah. Saya sebab kalau cerita Rasulullah SAW kita
tak pernah rasa cukup untuk nak dengar daripada kisah Rasulullah SAW. Tapi kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyuburkan cita kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dan rindunya Nabi kepada kita itu dapat kita sambung, dapat kita sulangkan rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkumpulan kita ini menjadi suatu detik permulaan yang asal untuk kita benar-benar menghidupkan dari cinta kita kepada Nabi dengan menghidupkan dan berutin keharian kita ini dengan sunnah bagi Rasulullah SAW. Hidupkan sunnah Nabi dalam rutin kehidupan kita ini, khususnya ketika mana kita nak bergerak daripada kehidupan kita ini, bangun tidur sehinggalah tidur, kemudian diiringi dengan sunnah dan akhlak yang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, mantapkan iman kami ya Allah, tingkatkan ketakwaan kami ya Allah, suburkan cinta kami kepadamu ya Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kabulkan ya Allah doa-doa dan permintaan kami, sampaikan hajat-hajat kami ya Allah. Sesungguhnya tiada hajat yang paling besar ya Allah kecuali untuk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah hajat bagi pandangan mata kami kecuali untuk melihat keindahan wajah baginda Rasulullah. Tidaklah hajat bagi telinga kami kecuali untuk mendengar kemerduan suara baginda Rasulullah. Tiadalah daripada lisan kami ini rindu kecuali untuk kami ini menyebut dan memuji kepada Rasulullah. Tiadalah daripada tubuh badan kami ini rindu untuk mendekat kecuali tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rindunya kami kepada Nabi ya Allah, maka berikan anugerah kepada kami untuk bersama dengan baginda Rasulullah dan berikan pandangan mata kami untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, dengan berkat perkumpulan ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya Kau ampunkan dosa kami, terima taubat kami, sudah tentu ini akan menggembirakan kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Kau biarkan kami dalam keadaan berdosa, melakukan maksiat, ya Allah, pasti akan memberikan kesedihan kepada kasih Nabi Muhammad SAW. Biarkanlah hati Nabi Muhammad dengan memberikan keampunan kepada kami, ya Allah, dan terimalah taubat kami, ya Allah. Terimalah juga keampunan untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Mereka juga umat Nabi Muhammad. Begitu juga keluarga kami jadikan keluarga bahagia, keluarga yang akan menggembirakan hati baginda Rasulullah. Jadikanlah anak-anak itu qurrata ain kepada kami ya Allah, dan juga akan menggembirakan hati baginda Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jika mana jasad kami akan berpisah dari roh kami ya Allah, ketika itu kami sebenarnya dalam keadaan berada di antara dua keadaan. Baik kami akan rindu kepada dunia ataupun kami akan rindu kepada-Mu ya Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah hebatnya para sahabat ketika kehidupan mereka. Mereka merasa bahagia kerana mereka rindu kepada-Mu ya Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kematian itulah penyebab utama dapat bertemu dengan kekasihnya ya Allah. Tetapi kami ini masih cenderung kepada dunia ya Allah, masih sayang kepada dunia ya Allah. Maka di akhir-akhir umur kami ya Allah, tumbuhkan kerinduan kecintaan kami kepada-Mu ya Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dapat untuk menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hakikat yang sebenarnya, sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, lapangkan kubur kami ya Allah, kubur yang begitu sempit Kau jadikan dengan himpitan kubur. Maka ya Allah, lindungi kami ya Allah, takutnya kami dengan kegelapannya itu ya Allah. Alangkah malangnya kalau orang-orang yang akan disiksa oleh-Mu di dalam kubur ya Allah. Dengan golongan kami dan golongan itu ya Allah, jadikan kami golongan umat Nabi Muhammad yang mendapat kesejahteraan di dalam kubur ya Allah. Lapangkan kubur kami, jadikan daripada taman syurga-Mu ya Allah, dan kecurahan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Mantapkan lisan kami menjawab soalan para malaikat ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Mahsyarkan kami di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan Kau akan kelompokkan daripada kelompok-kelompok yang begitu ramai, banyaknya kelompok-kelompok di antaranya adalah yang akan Kau murkai, kelompok yang Kau tidak akan pandang kepada mereka, kelompok yang Kau tak akan bercakap kepada mereka, jauh dari rahmat-Mu ya Allah. Maka golongkan kami di dalam golongan baginda Rasulullah, di bawah bendera baginda Rasulullah ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga tanpa hisab ya Allah. Selamatkan
syafaat ya Allah untuk sampai ke seberang sana dengan selamat. Dapatkan kami minum dari telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana Kau telah pun menyuruh kami untuk memohon dan meminta, sekarang yang kami memohon dan rayu kepada-Mu ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di sini dalam memperkatakan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyuburkan cinta kepada Nabi ya Allah, untuk kami isytiharkan cinta ini dan mudah-mudahan dengan cinta ini Kau jadikan untuk kebersamaan kami dengan baginda Rasulullah di dalam syurga ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, dapatkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang abadi ya Allah. Allahumma hadina bi huda wa ij'alna min al-muslimin wa fi ridha wa la tuwallina wa la taj'alna min khalqa amraka wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal a'fu minkum. Dan juga kita nak minta doa sembuhan untuk Mbak Azina Syari dan Puan Aziza.